Sejarah bagaimana masyarakat Melayu terdahulu memeluk Islam. Pemikiran masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam lebih bercirikan kepada pemahaman animisme yang meyakini setiap benda atau objek mempunyai jiwa masing-masing. Atas sebab itulah sehingga sekarang masih ada di antara kita percaya ada tempat yang berpenunggu, sehingga kita diajar untuk meminta izin daripada datuk cucu tupang lalu. Semasa kecil, masyarakat Melayu zaman dahulu juga mengamalkan tradisi menyembah pantai dan memberi makan pada semangat yang wujud di lokasi-lokasi tertentu. Tahukah anda asal-usul perkataan sembahyang juga dikatakan berpunca daripada pemikiran berbentuk animisme ini? Masyarakat Melayu zaman dahulu percaya hiang atau semangat nenek moyang mereka perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan. Jadi mereka akan menyembah hiang, mempersembahkan makanan atau pemujaan supaya tenaga ruh-ruh tadi melindungi mereka, memberikan orang Melayu kehidupan dalam bentuk yang baik. Atas sebab itulah ajaran yang dibawa agama Hindu atau Buddha menjadi pilihan masyarakat Melayu dahulu kala. Selepas menerima kedatangan agama Hindu atau Buddha, upacara-upacara animisme tadi berubah menjadi semakin formal, berikutan penyatuan agama dan kepercayaan lama dalam kehidupan seharian. Penyerapan itu mudah berlaku kerana kedua-dua agama dikatakan tidak bercanggah dengan budaya masyarakat Melayu zaman tersebut, memperkukuhkan kepercayaan lama tanpa perlu membuangnya. Berikutan pengaruh pemerintah yakni raja-raja masa lalu, penyebaran kepercayaan Hindu dan Buddha mula merebak ke seluruh pelosok masyarakat. Konsep dewa-dewa dan kewujudan Tuhan yang diperkenalkan dalam agama tersebut mula diajarkan kepada masyarakat Melayu, membentuk pemahaman spiritual orang Melayu bahawa adanya kuasa lain yang lebih besar pada mereka selain daripada kepercayaan kepada hiang dan semangat nenek moyang yang dipercayai. Orang Melayu mula berevolusi dari segi spiritual berbanding hanya melakukan upacara pemujaan menyembah hiang. Masyarakat Melayu mula menerima adanya kuasa yang lebih besar seperti dewa yang mempunyai kuasa sakti dan gaib. Di sinilah bermulanya pemahaman masyarakat Melayu terdahulu tentang konsep Tuhan. Walaupun ada pendapat mengatakan agama Islam sebenarnya sudah tiba ke Kepulauan Nusantara lebih awal sekitar abad ke-9, pendapat paling popular menyebut Islam hadir ke alam Melayu sekitar abad ke-13 dan 14. Dipercayai proses penghayatan Islam melibatkan masyarakat Melayu dilakukan dalam dua fasa. Fasa pertama bermula sekitar abad ke-13 dan 14 dan fasa kedua pula berlaku pada abad ke-15 sehinggalah abad ke-18. Fasa pertama bermula dengan pengenalan konsep asas tentang pegangan tauhid yang terlebih dahulu memperkenalkan wujudnya Allah yang satu. Fasa kedua pula adalah fasa penggatian atau lebih senang dikatakan fasa pembetulan dalam memperjelaskan adat resam orang Melayu ketika itu yang masih kuat mempercayai elemen animisme seperti kewujudan penunggu digantikan dengan kepercayaan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa amalan yang telah diamalkan sekian lama diberikan perspektif berbeza dan ini membantu memudahkan masyarakat Melayu menerima agama baru itu. Pengenalan istilah mirip untuk terma sembahyang dan jampi diperkenalkan dengan istilah solat serta ruqyah membantu mempercepatkan pemahaman orang Melayu mengasimilasikan pemahaman mereka terhadap agama Islam. Jampi atau mentera yang dibaca orang Melayu untuk bercucuk tanam yang memetik datuk petala bumi atau jin tanah pula dididik untuk digantikan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang lebih bersifat tauhid. Dari situ kita boleh memahami bagaimana ulama terdahulu mendakwahkan orang Melayu. Mereka tidak mengubah sepenuhnya amalan masyarakat Melayu, tetapi sebaliknya menyamakan alima lama kepada alima Islam untuk dimulakan tabiatnya. Proses integrasi Islam ke dalam hidup masyarakat Melayu berlaku dengan cara yang organik kerana orang Melayu dapat melihat wujudnya persamaan di antara kepercayaan dan pegangan lama mereka, membolehkan Islam diterima dengan lembut dan semula jadi tanpa berlakunya penolakan bahkan pergolakan. Perubahan paling penting yang berlaku dalam jiwa setiap orang Melayu yang menerima Islam ketika itu adalah penerimaan terhadap konsep Abdullah yang membawa makna hamba Allah, menjadikan setiap diri masyarakat Melayu mula meyakini wujudnya Dia yang Maha Kuasa. Orang Melayu mula sedar setiap antara kita sebenarnya hanyalah makhluk kecil yang mempunyai tanggungjawab mengabdikan diri pada Tuhannya.
Walaupun Islam datang ke Kepulauan Melayu dengan cara yang lunak serta teratur penyebarannya, ini juga memberi kesan kepada kita, menyebabkan masyarakat kita sehingga kini masih ada lagi yang mengamalkan beberapa adat dan patang larang yang berasal daripada kepercayaan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam. Upacara melengang perut dan bercukur kepala bayi misalnya masih lagi diamalkan, namun digantikan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Secara jelas, kepercayaan yang kuno walaupun masih diamalkan sehingga ke hari ini sudah tidak lagi berlawanan dengan pegangan akidah umat Islam, dan lebih penting kebiasaannya diamalkan atas dasar tujuan yang baik. Apa yang menarik untuk dibincangkan, kedatangan Islam ke alam Melayu juga membawa bersama pegangan-pegangan intelektual moden Kristian dan falsafah Greek yang membawa kepada perubahan jiwa dan minda masyarakat Melayu. Orang Melayu mula lebih terbuka dengan konsep falsafah dan sains serta bentuk-bentuk pemikiran sarjana barat yang tidak menyimpang daripada Islam. Selepas berakhirnya fasa kedua kedatangan Islam ke sini, apa yang difahami sebagai fasa ketiga mula berlaku secara semula jadi. Selepas itu, apabila orang Melayu mula keluar daripada belenggu pemikiran tahyul, mempercayai dongeng dan mitos, membentuk jiwa berlandaskan Islam, disokong minda intelektual hasil pemikiran pemikir barat. Proses ini layak dikatakan bermula pada abad ke-18 serta masih berterusan sehingga ke hari ini.